Okay, Assalamualaikum guys. So, hari ni saya akan update weekly punya review untuk eToro. So far bulan ni kita tengok. So far bulan ni kita dah dapat saya dah dapat 4.18% untuk bulan ni. So 4.18% ni kira tak accurate sebab semalam market ada buat pullback sikit. Semalam ada stok kita jatuh dalam 5%. So semalam market ada buat pullback 0.25%. So hari ni sepatutnya dapat dalam 3.8, 3.7 something lah. So maksudnya dah dapat 3.7 something tu kira achieve target. Sebab saya punya target hanya untuk dapat, kita tengok dekat saya punya bio, target saya nak dapat 20% per year, kena dapat at least 1.7% per month lah. So kalau kita tengokkan balik, bulan ni kita dah dapat, mana tadi kita tengok, bulan ni kita dah dapat 4.18%. So 3.7 lah, sebab tolak 25% semalam. So maksudnya kita dah achieve target. So saya dah achieve target lah untuk bulan ni. So which is good, sebab kita tak tahu lagi market akan condition market akan datang macam mana. Mungkin akan menaik, mungkin akan turun, kita tak tahu. 50-50, semuanya 50-50, kita tak tahu. Kita tak boleh predict ekonomi lah. So kita just go with the flow lah. Layan je roller coaster di mana. Okay, kita tengok. Saya nak ambil sikit lah. So far ni saya dah ada, saya sebut kita lah, kita dah ada copier, 3 copier untuk bulan ni. So untuk copier pertama, nama dia Nohanim. Dia banyak tanya-tanya soalan kat saya ni. Dia banyak tanya soalan, tanya macam mana nak beli, macam mana nak tu. Okay, so far Nohanim ni dia ada buat individual stock sendiri. So dia tak letak 100% ke dalam portfolio saya lah. So kalau ikutkan, dia hanya letak 69%. So ikutkan bulan ni dia dapat 2.5% lah. Maksudnya dia dah dapat 2.5%, tolak 25% semalam. Kalau dia tak rebalance lagi kan, kalau dia tak fix lagi, dia dapat 2.25. So which is pun achieve target untuk bulan ni, nak dapat 1.75%, InsyaAllah. Kalau minggu depan market tak apa nak teruk, kalau minggu depan market recover balik, akan naik lagi. Kalau market turun, dia akan turun lah. So far untuk ujung bulan ni, kira 26 lah, 23 ni, kira market baru dapat 2.5%. Kira okey lah untuk kawan member ni, Nohanim ni. Kalau kita tengok dekat orang kedua, nama dia Aaron Muhammad. Aaron Muhammad. Aaron ni dia baru start kopi, baru sangat-sangat lah. Dia start kopi sebelum hari, dia start kopi sehari sebelum market buat buruan. So dia dapat dalam berapa 3 hari ni, dia dapat 1.98% lah. 1.98%, tolak 25% semalam, dapat dalam 1.7 something lah, 1.7 lebih. So dia pun achieve target untuk bulan ni. Walaupun kita tak tahu lagi market akan datang bila. So untuk bulan ni saya consider dia dah achieve target lah untuk bulan ni. Kalau tengok portfolio dia, dia dah dapat return 2.20, tolak 25% semalam. Sebab dia ikut 100% lah, dia letak tu 100% invest. So dia akan dapat sama return dengan saya lah. So dia akan dapat 1.75% tolak semalam. So untuk orang yang kedua, dia dah dapat orang ketiga, Muaz Syakut ni baru masuk lah. Dia salah timing. Dia masuk selepas Aaron tadi dia masuk sehari sebelum market buat buran. Aaron Yakut ni, Muaz ni, ya Allah bergabung nama pula. Muaz ni dia masuk sehari dia masuk selepas market buat buran, and keesokannya tu, hari yang dia masuk tu market buat pullback. So dia akan rugi sikit lah. Dia akan rugi 0.65%. So dia letak 57% daripada portfolio. So dia baru sangat-sangat masuk. Dia tak sempat rasa gain lagi. So dia dah letak NIO kat situ. Dia dah dapat gain sikit. So kita boleh nak adjust lagi lah portfolio dia, sebab dia baru sangat-sangat masuk. Sebab saya punya ni untuk long term investing lah. Okay, kita back to, kita tengok sini. Ini orang yang ada dashboard ni hanya untuk popular investor lah kan. Untuk orang-orang yang biasa, dia tak ada lambang bintang ni. Maksudnya kalau ada lambang bintang ni, maksudnya dia dah jadi, saya dah masuk dalam program popular investor lah.
So ini dia punya orang view lah, maksudnya orang Usha apa Mamat Malaysia yang tengah buat ni. Okay, kita back to strategi lah. Okay, so far strategi saya ni, saya cakap saya punya strategi ni memang untuk long term, memang untuk betul-betul long term. Saya memang buat investment ni untuk 5 tahun akan datang, ataupun 6 tahun atau 7 tahun akan datang. Yang itu pun semua based on fundamental punya company. Okay, kesemuanya stok yang saya pilih ni berpotensi tinggi lah. Maksudnya berpotensi tinggi yang ada sedikit keyakinan yang harga dia akan naik. Tapi harga dia akan naik bila tu kita tak tahu. And macam-macam boleh jadi kat market. Contoh, kalau hari ni kita tengok business dia bagus, kita tengok business dia cantik, cash flow dia cantik semua kan, tiba-tiba esok tu dia buat skandal, market drop, confirm stock ni akan drop sebab dia buat skandal, dia tipu orang. Kita boleh tengok contoh antara bank terbesar dekat Amerika, nama dia Wells Fargo. Dia antara bank yang terbesar lah, bank yang hebat lah kan. So ada satu tahun berapa 2000 something kan, boleh google, dia punya CEO ada buat skandal, and share market dia drop 30% ke lebih. So kita tengok pada company dia macam mana, dia punya CEO dia macam mana, dia punya balance sheet dia macam mana, dia punya mood dia macam mana, dia ada competitive advantage lah. Okay, tu tengok tu antara yang kena tengok lah stok-stok ni. So kebanyakan stok saya pilih ni based on fundamental analysis. Dia akan terbahagi kepada dua lah. So satunya qualitative analysis, satu lagi quantitative analysis. Saya cakap benda sama ni, qualitative analysis dengan quantitative analysis. Okay, sorry kalau ulang dua kali tu maaf lah, kadang-kadang sabut juga. Okay, untuk saya buat ni quantitative ni dia maksudnya quantity lah. Okay, quantitative ni dia buat analysis, fundamental analysis based on benda-benda yang bernombor. Maksudnya kita tengok dia punya balance sheet, kita tengok dia punya cash flow, kita tengok dia punya income statement. Okay, kita tengok dia punya hutang berapa, kita tengok dia punya interest expenses berapa, kita tengok dia punya PE ratio dia berapa, kita tengok book value dia berapa. Itu kita tengok harga lah. Kita tengok pada tu nak buat evaluation sama ada company ni layak tak untuk buat investment. Sepanjang 5 tahun ni dia buat profit tak, dia ada tukar strategi tak, semua. Kita tengok hutang dia sikit dah, dia punya asset tu boleh cover hutang tak. Itu semua kita tengok meragami lah, kita tengok semua. Okay, lepas tu untuk yang satu lagi kualitatif tu, maksudnya quality lah. Maksudnya kita tengok based on dia punya niche, dia punya competitive advantage. Contoh macam kita bandingkan Nokia dengan Apple. Okay, dulu Nokia tak pun kita tengok, boleh google lah, boleh google tak pun kalau ada stock market punya apps, boleh tengok Nokia dengan BlackBerry. Okay, dulu meletup lah Nokia dengan BlackBerry tu. Semua ada handphone keras yang boleh pecahkan semua benda tu. Handphone paling keras Nokia tu dengan BlackBerry dulu meletup. Lepas tu slow bila orang panggil apa, iPhone dah masuk kan, Apple dah masuk, lepas tu Samsung dah masuk. Time tu dia dah slowly Nokia dengan BlackBerry ni dia jatuh. Maksudnya kompetitor dia lenyapkan dia. Maksudnya aku lagi hebat lah, teknologi aku lagi hebat, aku punya apps lagi cantik, aku punya performance lagi cantik. So slowly dia akan underperform lah, walaupun bisnes ni dulu hebat. So itu kena tengok juga kita, itu penting juga. Dia tak semestinya kita tengok dia punya harga saja dengan dia punya value saja. Yang tu pun tak tepat. Tapi sebab semua bisnes dia akan buat sedaya upaya untuk profit. Yang itulah dia orang buat bisnes, tak ada siapa nak buat untuk nak bagi rugi kan. Tapi kita tengok agak dia punya kompetitor, macam saya cakap tadi lah, Nokia, BlackBerry vs Apple, tak pun Samsung. Tengok dia orang dah lenyapkan semua yang Nokia. Yang mana orang pakai Nokia sekarang. Okay, itu contoh kualitatif lah. So untuk fundamental ni, selalunya fundamental ni untuk long term. Okay, fundamental ni dia untuk long term. And bila yang technical analysis ni, maksudnya technical analysis ni untuk short term trader ataupun swing trader. Maksudnya dia tengok graph,
Dia tengok bila nak entry pun dia tengok support resistance, itu lain. Itu saya kurang mahir lah untuk technical analysis. And technical analysis lebih risiko daripada fundamental analysis. Okay. Tapi actually benda risiko sama je. Kalau kau letak stok harga, contohlah kalau kau letak stok dekat mana-mana, kalau harga dia RM50 ke kosong, kau akan hilang semua juga. Semua stok berisiko tinggi. Cuma kita pandai letak company yang betul ke kita letak company yang salah. Itu semua kita decide lah kan. Okay. Untuk fundamental, dia selalunya untuk long term. Dia akan dapat gain lambat sikit, tapi dia slow and steady. Dia tak akan terus drop terus jahanam terus, unless ada apa berlaku dekat market akan macam saya cakap, dia ada skandal ke, ada coronavirus ke, tiba-tiba tsunami langgar US market macam tu kan, habis terbenam semua negara. Tu dia jadilah, tu memang hancur lah market dia. Tapi so far fundamental tengok dia punya balance sheet punya company untuk tak ada kena lah. Saya cakap dia untuk short term trader, dia untuk tengok chart tu, tengok graf termenung, tengok tinggi, tengok bila nak masuk. Okay, dah break, tak apa, dah break tu, dah resistance, okay, beli. Contoh saya tak pandai, saya just cakap. Okay, kalau kita tengok ikutkan balik fundamental analysis dengan technical analysis, dia berhubung kait sebenarnya. Okay, sebab kena tahu benda apa yang boleh buat stok tu naik. Okay, stok naik based on fundamental kan. Stock naik based on fundamental. So kalau business tu bagus, aku dah tekan do not disturb, tapi macam mana dia boleh ada masuk juga. Okay, sorry lain topik. Okay, fundamental price tu akan naik based on fundamental. Maksudnya kalau company itu buat benda yang baik, company itu buat benda yang bagus, dia akan naik. Maksudnya harga dia akan naik. Kalau company tu buat benda yang tak bagus, company tu buat kerugian, maka stock dia automatic, harga dia akan turun. So harga naik turun tu orang panggil supply and demand. Orang ramai beli, harga akan naik. Orang kalau ramai jual, market harga akan turun. Tu lah technical analysis. Dia tengok ramai orang beli ke ini, tengok volume dia, ramai orang beli ke, ramai orang jual ke. Itu technical analysis punya cara. Dia tengok technical, dia tengok short term swing, dia nak take advantage of volatility. Nak sebut susah, nak take advantage of volatility tu lah. Kalau nak turun, dia tahu okay, ni ada sign nak turun, okay, dia dijual. Itu untuk technical analysis. Tak semua orang pandai buat technical analysis. Kalau tak pandai buat, jangan buat, nanti rugi. Okay, untuk saya buat untuk long term investment. Okay, setiap beli ni saya ada buat margin of safety. Maksudnya saya ada buat kiraan enggak. Contohlah, sebab setiap kita buat analisis, tak semestinya 100% betul. Katakanlah ada satu formula dalam dunia ni buat formula dia 100% betul, semua orang dalam dunia akan kaya, semua orang dalam dunia akan jadi Jeff Bezos tu. Tapi tak, analisis kita tak semestinya betul. Contoh saya buat analisis ya. Contohlah harga sebenar dia RM10 kan? Tapi harga pasaran dia RM1. RM1 nak pergi ke RM10 tu, maksudnya kita dah profit 1000% kan. Tapi nak katakan bila kita buat analisis, tak semestinya harga dia, kita buat kiraan harga sebenar dia RM10 dan harga sekarang ni RM1. Tapi tak semestinya harga yang saya buat kiraan tu akan jadi RM10. Mungkin harga dia akan jadi RM7 saja. Mungkin dia akan sampai RM6 saja. Tak pun kalau kita buat, kalau company tu betul-betul bagus, dia akan lebih. So kita tak boleh nak predict yang mana satu betul, yang mana satu salah. Tapi kita boleh based on performance. Kita tengok performance dia macam mana, kita tengok benefit dia okey tak okey, kita boleh tahu. Tapi sebab tu saya apply margin of safety. Maksudnya saya ambil harga yang jauh daripada dia punya actual price. Maksudnya kalau kita beli harga RM1, katakan kita buat calculation harga dia RM10, kalau harga dia RM7 pun kita tak lari banyak, kita boleh dapat benefit banyak. Kalau kita kira harga dia RM10 tapi korang beli harga RM9, tiba-tiba harga RM10 itu jatuh ke RM8, RM7, korang dah rugi. Maksudnya kita ibarat kereta lah kan. Kalau kita bawa kereta, ibarat depan kita tu ada kereta. Margin of safety saya guna ni,
Selalunya saya guna 50% margin of safety lah untuk perlindungan. Maksudnya 50% untuk perlindungan lah. Katakanlah korang ambil yang 10 macam tadi, 10%. Korang dapat dengan kereta tu 1 meter. 1 meter dengan 50 meter, mana lebih selamat? Kalau korang cocok bontot kereta tu, tiba-tiba kereta tu berhenti mengejut, korang langgar. Kalau tak apa kereta tu tiba-tiba sakit jantung, meninggal apa semua, korang langgar kereta tu. Tak apa kereta tu meletup pun korang kena. Tapi kalau kita ambil jarak yang jauh, kita ambil jauh pada harga yang sebenar. Katakanlah kita bawa kereta 50 meter daripada belakang. Kalau kereta tu meletup, kita sempat elak, kita sempat berhenti. Kalau kereta tu tiba-tiba break, kita sempat lari. Kalau kereta tu tiba-tiba pecut, tu bagus, kita boleh ikut dia lagi. Tapi kalau kita dah betul-betul rapat, kita buat analisis, kita ambil company yang bagus tapi harga dia agak rapat. Kita buat contoh yang saya cakap tadi, harga sebenar RM10, kita beli tapi harga pasaran RM9. Okay, RM1 je beza. Maksudnya 1 meter je beza kita dengan kereta depan. Kalau kereta depan tu tiba-tiba break, walaupun company bagus, dia tak semestinya bagus 100% lah. Jarang jumpa company macam tu. Dia akan naik turun. Maksudnya kalau kita tengok kita naik kereta 1 meter je beza, tiba-tiba kereta depan tu break, kita langgar, maksudnya kita dah rugi. Kalau kereta ke depan tu meletup, kita dah rugi. So better kita ambil margin of safety dalam 30%, tak apa 5%. Okay, siapa yang faham ni faham ini nak bebel sikit, sorry. Okay, kita ambil knowledge sikit lah untuk video kali ni. Saya cakap tadi, kalau kita ambil margin of safety yang panjang, kita akan lebih selamat. Satu yang saya ambil konsep margin of safety. So kebanyakan stok yang saya pakai sekarang ni, dia ada margin of safety lah. Kebanyakan ni 50%. Maksudnya ikutkan kiraan, kita akan dapat mostly stok ni potential akan dapat 100%. Tapi tak sure lah, mustahil lah. Tapi kita boleh cuba. Kita boleh cuba sedaya yang mampu. Kita tengok so far sebanyakan stok dah recover. Cuma kita perlukan sedikit masa. Mungkin 100% tu akan makan masa 2 tahun. Mungkin 100% tu akan makan 2-3 tahun. Ada mungkin akan dapat 6 bulan saja. Ada akan dapat 1 bulan ni, baru 1 bulan dah dapat 50%, 15%. Okay, itu je. Okay, untuk pelabu-pelabu baru, kebanyakan dia orang tak tahu apa yang dia buat. Saya kadang-kadang kesian juga kat dia orang ni. Dia orang niat bagus, dia orang nak melabur, nak dapat duit, tapi cara dia orang ni salah. Untuk individu stok ni, untuk kita pilih stok ni. Okay, saya cakap tadi, setiap stok ada company. Setiap company tu akan buatkan price tu naik atau tak turun. Kalau company tu bagus, stok tu akan naik. Kalau company tu tak bagus, stok tu akan turun. Simple je. Kalau korang pick stok yang betul-betul bagus, kau pick McDonald ke, kau pick Coca-Cola ke, dapat dividen ke, tu company-company yang bagus. Company yang 40 tahun dah ada, yang ada 50 tahun dah, company yang sentiasa bagi dividen, tu company yang stable. Tapi jangan expect growth yang tinggi lah. Jangan expect akan dapat return yang tinggi lah. Sebab dia dah sampai ke muncak, maksudnya dia slow. Tapi boleh growth lagi. Mungkin dia boleh grow 10% setahun, 15% setahun, 8% setahun. Itu antara company-company bagus. Tapi kalau korang main beli je stok, korang tak tahu apa yang korang buat. Korang tak buat research, korang tak tengok balance sheet, korang tak buat margin of safety, korang apa akan jadi kalau stok tu jatuh 10%? Apa akan jadi kalau stok tu jatuh 20%? Kau nak jual ke? Kau nak beli lagi ke? Kau nak buat apa? Korang terpenuh, korang pergi isap okok. Kau tak tahu nak buat apa, kau jual, korang rugi. Tu kebanyakannya orang peluang baru dia banyak rugi duit. Dia orang tak tahu apa yang dia buat. Dia orang tak tahu sebab apa dia orang masuk, dia orang tak tahu macam mana dia orang nak keluar. So saya cakap tadi, pilih stok yang bagus, buat research. Simple research semua tak apa. At least kau tahu, okay, company ni bagus, company ni stabil, boleh buat, insyaAllah. Kebanyakan dia orang tak tahu apa ni buat. Bila dia orang tak tahu buat, dia akan rugi banyak. Lepas tu dia orang salahkan dadu market ni jahanam lah semua. Okay, lagi ikut pada history, setiap 2 tahun market akan turun 10%. Setiap 6 tahun market akan turun 25% tak pun lebih. Tapi bila market jatuh tu, kita boleh beli harga yang lebih murah. Maksudnya, okay, katakanlah harga sebenar RM10. Tiba-tiba ni coronavirus, tiba-tiba coronavirus campur dinosaur ke apa kan, jatuh RM5, RM10 ke RM5, 50% drop. Okay, 10 ke 5, 50% drop. 5 ke 10 bukan 50% gain. 5 ke 10 maksudnya 100% gain. Kalau market jatuh 20%, kita beli pada harga yang 20% tu, kita pergi, bila market tu kembali ke harga asal, kita dapat 50% lebih, 25%. Dia macam tu, senang je.
Lagi sebab tu saya hari-hari saya nak berharap sangat bila market ni akan meletup, bila market ni akan pecah, bila market ni akan drop, so kita boleh beli harga lebih murah. Lagi tinggi yang harga, lagi saya takut nak beli. Sebab kita tak tahu, tapi kita memang tak boleh predict future macam mana. Tapi kita tak tahu bila-bila saja market boleh pecah. Maybe market tak boleh pecah pun. Kadang-kadang kita bazir duit, bazir masa je tunggu market pecah, tapi market tak pernah crash. Okay, itu antara teknik dia lah untuk buat. So banyak investor saya cakap tadi, dia orang tak tahu apa ni buat. So kalau korang tak tahu apa buat, kau tak tahu benda apa kau nak buat, company tu buat apa pun kau tak tahu, kau tak tengok balance sheet dia, kau tak tengok hutang dia tak tahu, hutang dia tak boleh nak cover, tiba-tiba esok company tu bankrupt, duit kan boleh kosong. Lepas tu kau bising, semalam naik ni. Kalau kau tengok pilih stock semata-mata tengok graf, kau tengok company graf ni kan cantik je ni kan, aku beli lah macam tu. Tu salah tu. Tengok berharga tu bukan investing, tu gambling maksudnya. Kalau kau beli hari ni, aku tengok hari ni stok Z ni naik 12%, kita beli. Tiba-tiba esok tu buat pullback and dia tak naik-naik dah. Kita kena tengok juga. Tapi saya cakap tadi, technical analysis graph tu berdasarkan fundamental. Kalau fundamental bagus, automatic technical akan bagus. Tu supply and demand kena tengok juga. So, untuk apa yang, kalau tak nak sebut apa yang Prabu baru boleh buat, korang boleh beli stok index ETF, maksudnya VU, bukan VU ni, Allah, VU ni kalau dia tak keluar. VU ni, S&P 500 ni, dia merangkumi segala sektor kat dalam US market. So kalau US market jatuh, dia jatuh. Kalau US market naik, dia naik. Ni antara semua bulah. Kalau korang yang jenis yang semua orang, dia tak sama risk tolerance dia. Ada orang dia boleh hilang 10,000, dia relax je. Ada orang hilang 200 ringgit, dia dah gelabah. Gelabah titik. Dia dah gelabah. Maksudnya tak semua orang ada risk tolerance yang sama. Setiap orang dia lain-lain risk. So kalau nak paling simple sekali, korang ibarat VU ETF ni ibarat Rais Invest lah. Korang letak top up je setiap bulan. InsyaAllah kalau market baik, korang akan dapat untung. Tapi Warren Buffett tu, dia dah buat bet lah. Active manager, orang yang buat professional manager, yang tak pun pick stock sendiri, selama 10 tahun lawan dengan VU ETF ni. VU ETF ni menang dalam masa 10 tahun. And Warren Buffett tu antara orang yang paling kaya lah. Dia punya network dia 84 bilion ke apa. Dia dah buat satu bet dengan siapa kan. Dia kata ada orang tu macam, dia kata professional yang buat invest ni lebih bagus daripada beli, dia kata, VU ni. Tapi dia buat Warren Buffett tu cakap tak, dia buat bet yang VU ni lebih bagus dalam masa 10 tahun. And bila dia ambil balik performance, dia ambil macam kita ambil mutual fund kan, kita tengok mutual fund kat US sana, tak apa, kita ambil contoh macam public mutual sini, dia ambil yang top performance. Kebanyakan public mutual fund sana kalah dengan VU ni. So VU ni lebih better untuk long term lah. Kau tak payah sabut bila market jatuh, bila market drop, kau just top up je. Top up. Ni macam Rais Invest, tak stashing way. Ni untuk beginner investor lah. Beginner pun boleh, intermediate pun boleh, professional pun boleh buat yang ni. So yang tu lah untuk bulan ni. So dia kita ini kisah membebel banyak sikit. So kalau ada soalan ke apa, InsyaAllah boleh tanya dekat komen kat bawah. InsyaAllah saya akan reply lah. Okay, Assalamualaikum.